Itu je, cuma saya nak bagi tahu kata cara saya cakap ni terpakai untuk semua orang barangkali berbeza. Kerana saya mengendalikan kos, saya mengendalikan semua benda ni kerana pengalaman saya dalam mengendalikan tunai harian televisyen. Sebab TV ni daily base. Kalau kita ada 16,000 slot, kita ada 6,000 slot iklan televisyen sehari kali 24 jam. Dan kita ada 8,000 slot premium yang mesti kita jual dengan tukaran nilai dia. Kira-kira kalau satu bulan sasaran dulu adalah 2 juta, satu hari dalam pusingannya adalah 80,000. Berarti kalau kita ada 6,000 slot, dia bernilai sekurang-kurangnya RM1,500 per minit slot. Itu cara kita kira kerana saya belajar dalam kiraan yang sangat-sangat bersifat semasa, daily, dan tutup harian tu berapa, tutup undian mingguan berapa, dah airtime jalan, berapa duit kita kutip. Maka kaedah pengiraan matematik tu melekat dalam kepala saya. Jadi saya kukur matematik waktu saya meniaga berasaskan kepada matematik yang saya dah belajar selama 21 tahun dalam matematik advertising television. Jadi sukar kerana trend perniagaan mempunyai kaedah matematik stability yang berbeza. Macam saya ni, saya masih menganggap kami tidak melalui tahun yang stable. Kerana saya masih lagi berfikir tentang satu adalah kepakaran. Kami mengalami, ZRSC mengalami kepakaran yang sukar untuk merentas masuk ke platform TikTok di mana buku sangat bagus di sana. Kerana TikTok mempunyai juga platform penjualan buku yang bagus. Kami tak boleh labur dengan mengambil kaki tangan yang sebarangan kerana kalau kaki tangan tu setakat menggunakan tool, dia tak tahu konten pun susah. Tapi sekarang ni tak apalah, saya explore dulu FB ni. Walaupun saya tahu kata nilai jualan yang tinggi masih lagi boleh kerana saya fikir kata review tentang Muhammad 15,000 buku terjual adalah menggunakan review saya. Ada lebih kurang dalam 40 platform menggunakan review buku saya dan mereka menyumbang kepada 15,000 jualan buku Muhammad. Yang mana nilai dia 3% saja akan memberikan saya 470,000 komisen kalau saya ambil 3% tu. Tapi semua orang ingat saya dapat persen. Tak. Tanyalah IDB, apakah Abang Zainal mengenakan persen kepada page-page yang menggunakan keratan visual saya dan kemudian mereka dibayar 15% oleh ni. Jadi kawan saya kata 15,000 yang terjual dengan menggunakan review kau Zainal, 450,000 kau kehilangan. Saya tak pernah, saya tengok di atas bawah, semua benda kau nak duit Mamat ni. Sebab kalau saya panjang kata dia kata, itu dah Porsche SPG tu. Itu dah itu. Saya ingat dunia akan berakhir apabila kita fikir semua benda adalah tentang diri kita, tentang duit, tentang bagaimana kita rugi. Tapi saya fikir banyak untung dia. Kerana dia adalah satu pekerjaan yang pertama kali saya dapat rasa kepuasan. Saya mengendalikan perniagaan ni sendiri. Dan saya mengendalikan isi dan kandungan perniagaan ni sendiri. Berarti I'm the decision maker. Itu saya rasa kepuasan yang terbesar yang Allah bayar kepada saya ketika saya selalu bertanya. Kerana dulu saya masa saya solat di Masjid Negara, kadang-kadang hari-hari yang saya berada dalam titik terendah, saya akan bersolat di Masjid Negara. Tapi bukan solat masuk waktu, solat sesuka waktu. Berarti kadang-kadang zuhurnya tu dah 2.30 saya dah pergi. Kerana jalan kaki je kan. Saya pernah kerap kali bersolat kerana Masjid Negara ni nyaman pada waktu sunyi. Terutama kalau saudara ambil daripada pintu angin yang datang daripada sebelah jalan. Jangan ambil pintu angin yang datang daripada sebelah Bukit Aman, dia kurang sejuk. Pintu angin yang datang daripada sebelah jalan utama menuju ke Muzium Bukhari. Jadi saya pernah sekali tu, saya kata lepas solat saya selalu berdoa. Dengan mengatakan bahawa saya ada rasa pekerjaan yang saya lakukan sekarang bukan yang terbaik. Tapi walaupun saya nampak banyak manfaat yang saya lakukan. Jadi saya tanyalah kepada Allah, kalau ada yang lebih baik, tunjukkan saya jalan. Datang jalan so resign. Resign saya pun terlempar setahun lah buat kerja, tapi still lah stable. Dan kemudiannya saya fikir kata yang saya sedang buat sekarang. Tapi kalau ada jalan lain yang Allah kata lebih baik untuk saya berbakti kepada agama dia, dengan apa-apa saja yang Allah takdirkan kepada saya selepas ini, saya akan ikut. Sebab saya memilih adalah apa yang saya terima dan saya fikir kata itu yang Allah takdirkan terbaik untuk saya. Masa kita muda macam-macam kita nak dalam hidup tuan-tuan. Dan macam-macam yang kita nak itulah kita sebut keinginan. Tapi bila kita tua tuan-tuan, kita nak satu benda je. Hidup ini tidak memudaratkan kita bila kita mati. Dia tidak memudaratkan kita bila kita mati. Jadi saya rasa lah
Kadang-kadang tu kenapa tuan-tuan tanya kan, saya tak pergi bersosial. Kerana bersosial ni, sebut saja bersosial, bersosial dengan orang ada-adaan lah. Bersosial dengan orang ada-adaan ni. Ada-adaan ni banyak tuan-tuan. Yang ada-adaan setakat minum lacikang pun dia sembang lah standard lacikang dia. Atas lacikang tu babi boleh terbang. Kalau kita pergi ke atas orang yang standard dia main jins ni, dia ceritalah pula harta-harta dia tentang jins ni. Kalau kita berkawan dengan orang kereta, dia cerita pula harta-harta dia tentang kereta. Saya tak pergi adalah kerana saya fikir kata kehidupan sosial akan memerangkap kita untuk terikat dengan apa yang dipanggil sebagai perlumbaan tidak perlu. Kalau kita rasa pergi saja hanya untuk tujuan tak payah ikut perlumbaan tapi berada dalam persekitaran supaya tak dianggap kera sumbang, itu buang masa. Anda pergi membazirkan waktu di satu tempat yang semata-mata anda tidak mahu digelar kera sumbang. So saya belajar banyak juga. Maka itu saya nasihatkan kepada tuan-tuan yang bertanya soalan bila Tempoh boleh berjaya tu, dia adalah kasut yang berbeza. Saya tak boleh bagi kasut saya Airstream ni untuk tuan-tuan pakai sebab saya menggunakan kiraan yang saya belajar daripada National Television. Akaun ditutup harian. Live petang habis, Ilham kena laporkan apa yang paling banyak, apa yang kurang. Dan kemudian ni adalah perkara baru yang kami lakukan. Syarikat ni saya nak bagi dia bernafas. Dia terbit buku-buku agama yang bukan berasaskan surga neraka dan dosa pahala, tapi dia bagi more guidance. Maka saya laburkan dengan mereka sebagai permulaan baru. Berarti saya dah ada 2 syarikat yang saya melabur, iaitu bantu syarikat buku ni dan kemudian membantu syarikat kiri menerbitkan buku-buku agama berkualiti tinggi. Dengan IDBE mereka bantu saya kerana kami masih lagi berasaskan kepada perjanjian lama commission base. Dan IDBE pun mereka tak mengharap banyak untung daripada saya jual. Mereka mengharapkan gelombang yang saya bentuk terhadap judul buku. Mereka raih keuntungan daripada beg kuning daripada Shopee. Sebab tu buku Muhammad tu tuan-tuan, total 30,000 terjual bagi tahun 2023. Saya jual sendiri je kurang 3,000. Berarti saya jual 10% je. Tapi kalau kajian menunjukkan daripada beg kuning tu, 55% daripada demand yang datang beg kuning adalah daripada video saya. Video saya. Impak orang beli di Shopee tak boleh diukur. Tapi impak yang lock daripada yellow bag berdasarkan 40 lebih affiliate yang gunakan video saya boleh menunjukkan data dia. Itulah saya harap saya dapat boleh melakukannya lagi pada buku yang lain. Walaupun buku-buku yang lain tu taklah mencapai jualan seperti Muhammad, tapi ada video-video yang saya tak dapat komisen juga, tetapi saudara tengok jualan dia sangat laju, iaitu video mengenai sejarah umat Islam yang ditulis oleh Buya Hamka. Saya review je. Saya review buku tu sebagai semua orang kena baca sebab saya baca. Buku tu saya tak jual. Itu video yang ditonton lebih 1 juta orang. Menjadikan buku tu reprint. Tapi saya tak pernah claim. Dan saya tak pernah hantar mesej pun kepada mana-mana penerbit buku tu ke, orang yang guna video saya tu ke, untuk mengatakan where is my commission. Malah saya masuk terima kasih kerana sudi Asia review abang dalam mengenai buku ni untuk orang TikTok. Sebab saya tak potong video tu dalam video saya. Saudara, dalam hidup kalau kita nak fikir tentang stability, saya kata kalau tuan-tuan muda, kayakan dulu kejiwaan kita, kayakan dulu apa yang kita fikir tentang luasnya. Sebab ramai orang akhirnya dikalahkan oleh perniagaan adalah kalah kerana dia meletakkan sasaran untung rugi terlampau ketat hingga dia tak meletakkan sasaran bahawa perniagaan juga adalah cita-cita. Pekerjaan juga adalah bersangkut dengan tanggungjawab dan cita-cita. Dia bukan tentang mendapatkan pangkat, gaji dan wang. Itu saya advise lah kepada anak muda. Sebab saya kata kawan baik saya ni walaupun senior pada saya lebih 10 tahun. Pada tahun-tahun saya akrab dengan dia dan pekerja pendapatan dia sangat sukses lah. Dalam bank dia ada 28 juta tunai. Dia tak bahagia. Saya boleh tengok dan situ dia menjadi pengajaran pada saya. Kawan saya ni sangat bagus tuan-tuan. Kalau solat ni kami tak pernah lah kata, saya ni kan suka berlengah-lengah solat, tak ada. Solat memang ikut waktu. Kalau saya travel dengan dia ni, janganlah nak jamak-jamak ni, tak. Kita jamak awal waktu masuk. Dia sangat disiplin. Tapi saya fikir kerana dia memikirkan ukuran wang adalah sebagai tanda kejayaan dan ukuran wang untuk diwarisi kepada anak-anak hinggalah 28 juta takkanlah tak cukup untuk anak-anak.
Dia very humble kawan saya tuan-tuan. Tak makan di restoran mahal. Pakai, tak cerita nanti detail sangat tuan-tuan kenal lah pula kawan saya ni. Dia tengok video ni pula, dia marah pula saya. Tapi saya bagi tahu pada tuan-tuan, kata saya akrab dengan dia sampai sekarang. Dia apa-apa nasihat yang diperlukan, dia akan datang minta saya walaupun jarak kami jauh umur. Tapi saya anggap, kata satu kesedihan yang saya lihat kepada dia adalah kamu telah memiliki lebih daripada apa yang kamu perlukan. Tapi akhirnya, kerana kamu tidak meletakkan satu titik tentang bahawa harta bukanlah kiraan, tapi tanggungjawab kepada agama. Kami buat kerja yang sama. Dulu misal kita berperang, berkempen kuat untuk melarang gerakan nak anjurkan kejatuhan 50 tahun Masjid Al-Aqsa tahun 2017 ni. Orang nak anjurkan di Malaysia. Masyarakat Kristian nak anjurkan di Malaysia gerakan meraihkan 50 tahun jatuhnya Masjid Al-Aqsa. Kita kata apa kejadahnya? Yang menjatuhkan Masjid Al-Aqsa adalah orang Yahudi. Kenapa agama kamu sibuk nak sambut di Melaka 50 tahun kejatuhan Masjid Al-Aqsa seolah-olah ini adalah perayaan kamu? Sedangkan kamu bukan orang Yahudi. Jadi kami sama, lawan. Tak tidur malam apa semua. Nak gerakkanlah. Mandi darah lah kalau boleh ni. Kalau nak sangat korang nak raikan Masjid Al-Aqsa 50 tahun jatuh dengan menghimpunkan komuniti korang di Melaka, marilah kita isytihar perang. Kita tengok darah siapa yang lebih merah. Sampai tahap tu. Bersatu. Hinggalah projek tu gagal dijalankan. Rapat. Tapi dalam hal-hal yang lebih daripada itu dalam memahami kehidupan, ada banyaklah perbezaan. Tapi tiap orang punya jalan dia sendiri. Tak semestinya gini ada jatuh dihukum, cara kamu tak salah. Cara kamu tak salah. Dan aku pula tak semestinya betul. Dan cara aku tak salah dan kamu tak semestinya betul. Ada benda-benda yang berlaku khilaf yang demikian. Berapa ratus orang kita ada sekarang? 1.5 ribu, okey lah.